Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan terima kasih kepada Solah dari Street Deck Magic kerana beliau telah mengundang saya untuk berkongsi 5 perkara yang perlu dielakkan oleh seorang magician untuk bergelar Super Magician. Sebelum kita pergi kepada topik, suka untuk saya ingatkan bahawa tips-tips ataupun perkara yang saya akan kongsikan sebentar lagi adalah lebih berfokus kepada close-up magician ataupun street magician. Saya tak sentuh kepada illusion magic ataupun manipulation act. So apa yang saya akan sentuh adalah lebih kepada close-up ataupun talking act magic. Jika kita lihat kepada perkembangan magic pada waktu ini, boleh dikatakan every week akan ada je gimmick ataupun plot baru yang akan keluar. Itu satu perkembangan yang positif. Namun kita agak kurang untuk berdiskus ataupun berbincang tentang perkara-perkara asas dalam silat mata. So that hari ini saya nak kupas tentang 5 perkara asas yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang magician jika hendak bergelar Super Magician. Baiklah, untuk perkara yang pertama, jom kita lihat video. Okay bro, saya ada playing cards. Okay, bila saya dribble playing card ni, saya nak bro saya stop pada bila-bila masa. Okay, are you ready? Okay, boleh? I'm ready. Saya stop ya. Stop. Di sini. Alright. So bro stop pada kad ni. So saya tak force bro untuk stop pada kad ni. Force. Okay, tak ada force. Saya nak bro ingat. Okay, boleh ingat Okay, saya lostkan kembali dalam deck. Okay. Tak ada break apa-apa Break. Oh break. Okay, you mean break. Okay. Saya akan shuffle kad ni. Okay. So ni real shuffle Saya tak ada shuffle tipu, ni real shuffle. Real shuffle. Okay, nothing dekat sleeve saya. Okay, saya akan cuba cari kat bro. Menggunakan istilah yang sangat teknikal dalam persembahan. Sebagai seorang ahli silat mata, anda seharusnya perlu mengelakkan daripada menggunakan istilah ataupun term-term yang very technical dalam persembahan anda. Contohnya dalam video sebelum ni, saya telah menggunakan 3 istilah yang mana hanya difahami oleh magician saja, iaitu istilah force, yang kedua istilah break, dan yang ketiga istilah real shuffle. Kita lihat contohnya perkataan I didn't force that card on you. Maybe kita minta someone untuk pick a card, let's say the spectator pick this card, and then kita beritahu dia I didn't force that card on you. So timbul persepsi dalam fikiran penonton ataupun spectator bahawa mungkin magician ada cara lain untuk mereka force that card. Begitu juga dengan istilah no break. Contohnya kalau kita tunjuk pada penonton bahawa card kita dah lost dalam deck, and then kita mention bahawa tiada break dalam deck ini. So timbul persepsi dalam fikiran penonton bahawa mungkin ada method ataupun cara break yang dilakukan oleh magician. Begitu juga dengan istilah real shuffle. Okay, spectator akan berfikir bahawa mungkin ada shuffle yang tidak real, ataupun istilah magician disebut sebagai false shuffle. So istilah-istilah sebegini perlulah dielakkan jika anda melakukan persembahan kepada layman khususnya. Hai bro, saya nak buat satu magic pada bro. Magic ni orang lain tak boleh buat, hanya magician seperti saya boleh buat. Okay, boleh? Ya, saya nak tengok. Okay bro, fikirkan satu kad. Ada dalam minda bro? Okay dah, ada. Okay, bayangkan kat bro 1, 2, 3. Bayangkan. Okay, ada satu kad keluar. 2 hak tu kat bro. Betul lah bro, hebat dah bro. Hebat dah. Ya, betul? Ya, because I'm magician. Yang kedua, bersikap sombong ataupun arrogant. Okay. Anda mungkin ahli silat mata yang mahir, tetapi itu tidak memberi makna bahawa anda lebih baik daripada penonton ataupun spectator anda. Sometimes kita tidak tahu apa kemahiran ataupun skill yang mereka ada. So, jangan sekali kita fikir bahawa kita ni istimewa, special, hanya kerana kita pandai bermain card, coin ataupun peralatan-peralatan magic yang lain. Please respect ataupun hormatilah setiap penonton anda.
Okay, for the final ni saya nak buat something yang very special. Cumanya boleh tak kalau lepas saya say thank you, bro berikan saya tepukan yang sangat gemuruh? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, saya ada sehelai tisu bro, tengok baik-baik. Okay, saya akan runjukkan dia. Okay. Lihat 1, 2, 3. Biasa tiup. Tisu dia terapung bro. Thank you. Minta tepukan daripada penonton. Please, berhenti minta tepukan ataupun applause daripada penonton anda. Jika kita minta tepukan daripada mereka, of course mereka akan beri tepukan. Tetapi, tepukan yang mereka beri mungkin atas dasar kasihan ataupun terpaksa. So, itu bukanlah natural reaction daripada mereka. Jika selepas ini, anda tidak dapat tepukan daripada penonton, itu bermakna anda perlu perbaiki lagi mutu persembahan anda. Perform untuk diri sendiri. Semasa melakukan persembahan, sama ada stage ataupun close up, elakkan daripada kita perform untuk diri kita sendiri saja. Kadang-kadang wajah kita tidak memandang ke arah penonton. Mata kita hanya tertumpu pada tangan ataupun peralatan-peralatan lain yang sedang kita pegang. Tidak ada eye contact antara kita dan juga penonton ataupun spectator yang berada bersama dengan kita. Kita perlu ingat bahawa orang-orang yang berada di sekeliling kita, mereka mahu lihat magic kita. So, lakukan eye contact bukan sahaja dengan spectator tapi dengan orang yang berada di sekeliling kita. Antara tip yang boleh digunakan untuk perbaiki connection antara kita sebagai performer dan juga spectator adalah kita memanggil spectator dengan nama mereka. Dengan cara itu, hubungan ataupun connection antara kita dengan penonton akan lebih baik dan secara tidak langsung persembahan kita akan diingati oleh mereka. Poin yang kelima adalah bertanyakan soalan yang tidak perlu. Setengah magician, kadang-kadang termasuk diri saya ni, kita bertanyakan soalan yang tidak perlu kepada spectator kita. Ya, magician, mereka terpaksa untuk bertanyakan soalan kepada penonton untuk memberi ruang kepada mereka untuk melakukan sesuatu untuk distract, untuk bermacam-macam tujuan. Tetapi kadang-kadang soalan itu tidak relevan ataupun tidak sesuai. Contohnya, magician akan tanya, name any card in the deck. Okay. So, penonton akan jawab secara random. Contohnya 5 of Spades. And then, magician akan tanya, any reason you name that card? Okay. Of course, penonton akan jawab, ya, sebab magician tanya any random card. So, dia just jawab apa yang terlintas di fikiran dia. Contoh yang buruk lagi, magician bertanyakan soalan. Dan selepas penonton menjawab, magician langsung terus mengabaikan jawapan penonton. So, itu satu contoh yang perlu dielakkan. Bila penonton jawab soalan kita, please entertain jawapan penonton walaupun mungkin lari dari skrip anda. So, hargai apa yang penonton jawab. So, 5 tip yang saya share tadi diharap dapat memberi manfaat kepada penonton video ni, di samping memberi peringatan buat diri saya untuk sama-sama kita perbaiki mutu persembahan silap mata kita.